Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Ahmad Baihaqi bin Muhammad, CN 2032. Saya sebagai untuk wakil group saya untuk buat exercise 1, working as an operator in IGSS. Okay, first mestilah kita kena buka apps dia. Kita kena buka apps IGSS as a demo operation kita. Okey, ini adalah interface utama apabila kita buka IGSS Master version 15. So, apa yang kita boleh nampak dekat sini? So, apa yang kita boleh nampak sini, ada beberapa features yang telah disediakan oleh develop. Salah satunya ada start. Ni start tak boleh tekan sebab ni operation sudah jalan. Stop untuk stopkan operation. If ada untuk disconnect dia punya operation atau monitoring, kita tekan stop. So baru kita akan tekan start balik sebab kita nak buat demo. Dan restart pun sama, untuk kita reset balik apa yang patut untuk demo, untuk monitoring. Okay, supervisor ni adalah tempat untuk operasi kerja dan kawalan. Terdapat contoh-contoh demo untuk kegunaan pengguna. Example untuk demonstration untuk user buat dan belajar. Kalau alam ni pula ialah untuk set masa sesuatu barang untuk trigger dan berlaku proses lain. Maksudnya ini alam ni lebih kurang macam timer lah dekat website elektronik. Dia untuk set masa tu serta dia akan bekerja apabila sudah disetkan masa tersebut. Okey, tanpa next saya akan terangkan bahagian contoh untuk interface kedua, itu supervise. Apa yang kita nampak dekat sini, kita ada 6 IGS System Overview, What New in IGSS, Begin Developing, Project Example, IGSS Training dan Context. So dekat sini kita akan pakai dua je, IGSS Training dengan Project Example. Kalau Project Example ni kita boleh nampak lah contoh-contoh projek yang telah dibuat oleh development ni. Ada district heating, water waste yang dah sudah ada yang dah buat. Tunggu untuk kita tukar timer dan antara benda-benda lain lah. Okay, so sebab untuk kita selesaikan exercise 1, so kita akan buat IGSS training. Okay, dekat IGSS training ni kita nampak ada dari production, refuse disposal, water supply dan pump station. So rujuk kepada task yang diberikan oleh student. So student akan pilih dua je, dari production dan refuse disposal. Untuk dari production, okay, ini contoh dari production. Apa kita boleh nampak dekat sini kan, ada flow water in, flow water tanker, flow water tank. So setiap satu ni berbeza dia punya nama. Ada Q1 flow water in, Q3 untuk flow tank 1 and Q4 untuk flow tank 4 dan ni untuk Q2 flow outlet. Okay, apa yang kita boleh set dekat sini kan, kita boleh set dia punya ni, kita boleh set height alam dia. Contohlah kalau kita set kepada 80, so kita boleh tengok balik, dia akan dah, maksudnya bila benda ni dah di setting balik lah. So kalau kita default balik sebab kita tak nak kacau dia punya nilai dan value, so kita set balik pada 88.0. Okay, next task ialah send command. So bila kita nak send command, contoh saya akan buka kat refuse disposal. Okay, ini adalah view operation to refuse disposal plan. So apa kita nampak dekat sini kan, sini ada pump control 1, pump control 2 dan pump control 3. So bila kita nak offkan
pump 1, dia tekan stop je, dia akan off. Dia akan off. Bila saya nak tekan yang ni on atau start, dia akan start. So apa kita boleh nampak dekat sini, dia sebenarnya mengikut timer lah. Maksudnya bila beberapa masa yang telah disediakan, dia akan on sendiri untuk pump 1 atau untuk pump 2. Tengok, dia dah tiba-tiba jadi on balik. Okey, ni adalah contoh untuk Sendcommon lah. So ni adalah alarm handle ni lah. Bahawa alarm handle purpose adalah untuk acknowledge sesuatu alarm. Acknowledge alarm ni dia macam untuk set masa pada sesuatu objek. Boleh buat objective name, alarm filter dan alarm list. Okey, contohlah saya buat dekat radio production ni. Contoh lah, saya akan buat ini dah in habit, so kita tak boleh buat yang ni. Saya akan buat contoh untuk key 3. Kita akan acknowledge alarm tu. Okay, dan acknowledge. So kita akan tunggu kepada next interface ialah active alarm. So apa yang kita nampak dekat sini ni adalah keseluruhan yang telah ada setiap alarm yang ada dekat situ. So next kita hanya perlu pergi dekat customize, lepas tu new filter, customize new filter. So kita akan contoh ikut berdasarkan text adalah floodgate. So kita akan buat ini object name Billy Q. Sebab apa Q? Sebab dekat kita punya interface yang supervisor ni kita guna Q. So kita tekan add dan tekan OK. So dia akan keluar, dia dah susun balik dekat alarm log ni, tak bagi berserabut bercampur dengan benda-benda lain. So dia akan keluar Q saja. So tadi kita buat untuk acknowledge untuk Q1, Q1 untuk Q3. So kita cari balik dekat Q3. Mana Q3? Q3. Dia sudah acknowledge. Tengok masa saya, dia sudah acknowledge. Seperti tadi dah keluar. So next step adalah kita nak cari dia punya ni. Kita nak customize sebab ni kan dia macam berserabut, dia tidak tersusun rapi. So kita nak bagi memudahkan kerja kita, so kita pergi customize, customize. Name kita letak full cache. So ni ditukar kepada object name sebab nak bagi sama dengan tadi. Begin with Q. Add dan tekan OK. Okay, di sini kita nampak yang semua yang keluar yang kita lakukan macam ni. Yang kita yang acknowledge dan ada yang kita ni. Okay, next adalah untuk kita buat ni, untuk kita set kena masa dia balik. So kita tekan ni, ni balik. Kita akan letak okay, so just kita letak dan save. Ni kita berdasarkan susunan dia lah. Kalau no array ni, object ni, description, alarm number, alarm state variety value, start date and end date and knowledge time. Kita save. Okay, kita check balik.
Okay, dia dah susun. Okay, ni area, sini area, ni object name berdasarkan susunan description, alam, teks, priority semua. Okay, yang paling penting priority value start date. Semua ni ada value dan semua ada value. Okay, next kita kena susun balik dia punya ni. Kita customize, kita set order. So yang pastikan yang atas ni ascending, yang semua bawah ni semua descending. Alright, save dan okay. Okay, itu dah. Antara benda lain kita boleh buat lah dekat kita punya alam ni, kita boleh bagi komen, bagi arahan untuk memudahkan operator dengan user untuk bekerja. Contohnya, kita pergi ke interface yang Explorer, dari production, kita pergi sini, contoh kita ambil satu Q3 properties, kita pergi pada object node. Dekat sini kita boleh bagi arahan dah. Contohnya list of operation. Alright, ini adalah contohnya. So kita tekan OK. So dia akan keluar node dia seperti macam ni. Dia akan keluar node. So kita boleh search dari sini je. Tadi Q3 ni. So kita tekan, kita akan tekan node dan alamat ni, list of the operation. So macam biasa kita boleh print in PDF untuk kita boleh print lah dekat Microsoft whatever untuk save kat tempat kita lah. Okay. Dan tekan OK. After selepas kita dapat alam dapat ni, so juruteknik atau operation boleh memandang balik lah, bagi tahu yang benda ni dah lakukan, dah dijalankan. So kita akan pergi balik kepada dekat interface tadi. Kita just tekan OK, just terminate je. Maksudnya arahan telah berjaya disampaikan. So benda telah, operation telah dilakukan. So kita terminate je. Okay, untuk next part ialah kita working with graph. Fungsi ialah open and work with predefined stand alone with the graph. Apa itu predefine? So ni contohnya, klik sini, kita show the graph. Ni adalah graph untuk Q1. So next hanyalah kita add sahaja, add to graph. So dia akan di color merah untuk Q3. Dan next sama je, kita akan add to graph. Dan terakhir, ini adalah graph untuk ke-44Q. So macam biasa, kita boleh show point, kita boleh show value, kita boleh zoom in, kita boleh zoom out. So kalau kita nak save, kita boleh save PDF dalam bentuk file operator graph files. Okay, untuk work with say operator graph and based on embedded graph. Okay, satu lagi saya akan tunjuk untuk cara save graph yang another graph stand alone with the graph. So kita kena buka balik, kita pergi home balik, kita ambil dekat project example.
Ni ada district 18 with water, energy, water well. So kita ambil water supply. So ini adalah antara demo water supply yang telah dibuat oleh develop. So dekat sini ada graph dia. Ini adalah bentuk-bentuk graph yang ada dekat sini. So macam biasa ada features show the point, show the value untuk tahu berapa nilai yang lebih mudah untuk membantu kita dengan masa yang telah ditetapkan. Serta kita boleh zoom area, cari kawasan yang mana yang lebih spesifik, serta go to date. Maksudnya go to date ni dia lebih pada masa depan. So kita boleh tengok bila kita nak tengok tarikh yang tertentu. So ada change the period sama je. Kita boleh change yang lebih spesifik lah masa tu. So ada compare period yang penting ni untuk kita buat kembali ubah. So kita boleh save file. Ni cara save file. So contoh saya save dekat sini, file. So benda tu akan ada. So benda tu akan kita jumpa. So saya akan Okay, next kita akan pergi balik kepada Jerry. Okay, selain tu kita boleh buat create operator graph. So function ini operator graph ni untuk kita set balik graph pada masa yang lebih spesifik atau lebih baru lah. Buat graph baru yang lebih spesifik untuk tujuan penilaian oleh develop. Okay, so dia akan keluar satu bentuk graph ni kerana sebab saya tak set, so dia tak keluar. So okay, untuk last task iaitu object historian. So object historian ni apa function dia? So object historian ni features dia adalah untuk memudahkan user untuk mencari data, untuk cara save data tu, untuk cara untuk lihat data, cara untuk proses data dan lain-lain lah, untuk setiap ni lah untuk data yang dicari. So kita akan test dekat review disposal plan. So caranya mudah saja untuk kita buat object historian ni. So firstly kita pastikan off dulu setiap form ni. Kita offkan dahulu. So kita akan tekan shift dan tab pada setiap P2 dan P1 ni. Shift tab tu kita tekan pada keyboard, tekan shift, tekan satu, shift tab. Sekali sebab dia on. Lagi sekali tekan ni, shift dan tab. Dan sama juga yang ni, shift dan tab. So kita akan tekan edit, pilih edit dan object historian. So dia tak keluar, so kita akan cuba lagi sekali. Lepas tu dia off. Kita select kedua, edit dan object historian. So dia akan keluar. So ni adalah cara untuk, maksudnya benda ni dah ada dekat object historian. So next step kita akan try cara untuk P3 dengan method yang lain, method yang kita telah belajar yang sebelum ni, iaitu melalui browse. Serta kita pilih advance, kita pilih P3. Ya, dia ini P3, just tekan ni, open dan select sahaja. So ini adalah data yang akan kita. So last kali kita akan dapatkan data ketiga-tiga objek ni. Kita akan tekan query data. So dia akan proses, dia akan tunggu untuk mencari data-data yang sesuai. Kita boleh ubah function benda ni kan. Kelebihan dia kita boleh ada time interval. Maksudnya kita boleh ubah masa dan tarikh untuk kita cari dengan lebih terperinci. Serta kita boleh lakukan import dan export kepada CSV file, serta kita boleh print dan lain-lain. So ini adalah function query data. Dia akan keluar training, info,
dan info 2 serta masa yang telah kita cari tersebut. Dan itu sahaja untuk daripada saya. Sekian, terima kasih.